إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, jangan kita rasa jemu untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana terlalu banyak sebab kita kena syukur kepada Allah Taala. Yang pertama, kita masih dalam keadaan bernyawa hingga ke saat ini. Yang kedua, Allah programkan kita supaya berada di dalam majlis taman syurga di dunia, majlis yang paling mulia, majlis yang paling digemari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disifatkan oleh baginda majlis seperti ini seperti taman-taman syurga di dunia. Selain daripada itu, kita berada dalam majlis yang memperjuangkan Islam dalam hidup kita ini. Karena kata Nabi, man kharaja min baiti fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah, sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah, sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Kalau tak sempat balik hadam dia, maka mati dikira syahid. Orang mati syahid ialah mereka-mereka yang dapat masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama, rasul-rasul, tak ada, bukan kita. Yang kedua, nabi-nabi, bukan juga kita. Yang ketiga, para sahabat yang dijanjikan syurga, tak ada kita juga. Yang keempat, wali-wali Allah. Kita tak ada wali ramai, wali Allah tak ada. Saya dah jadi wali dah, 3 kali jadi wali, tapi itu wali nikah, tak terima. Hendaknya wali Allah, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Ibrahim Adham, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti Rabi'atul Adawiyah. Itu wali-wali Allah yang masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima, ini ada harapan kita ni, iaitu orang-orang yang mati syahid. Syahid dunia akhirat tak dapat. Sudah tua apa kita nak angkat pedang terlalu bila nak berjuangnya. Tapi paling kurang kita dapat syahid akhirat. Di sisi Allah kita adalah syahid. Dan Allah bagi kita masuk syurga tanpa hisab kalau kita mati dalam perjuangan di jalan Allah. Jadi mari kita sama-sama mencari peluang. Mana ada majlis ilmu, di situlah kita hayati. Mudah-mudahan kita mati dalam majlis ilmu tu ada kira syahid akhirat itu. Yang keenam, boleh diusahakan juga, iaitu orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar, kerana itu janji Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tidak dapat dikira berapa banyaknya, tak boleh hisap, tak boleh cek, tak boleh nak bilang, bighairi hisab. Jadi tuan-tuan dan puan, ada harapan nak dapat pahala sabar. Tapi nak dapat pahala sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar pada mengerjakan yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar pada meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, sabar apabila ditimpa musibah, ditimpa kemalangan dan sebagainya. Itu 3 jenis sabar. Kalau dapat sabar masa itu, Allah bagi berita gembira. Wa basyiris sabirin, ya? Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Siapa yang sabar tadi? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah mereka berkata kami kepunyaan Allah dan Allah lah yang kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Itu orang sabar. Yang ketujuh ini tak ada. Di Malaysia ni jangan tak ada lah, payah jumpa. Iaitu orang-orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Dia miskin benar tapi redha dengan kemiskinannya. Itu masuk syurga tanpa hisab. Tapi luar negara ada. Palestin ada, Syria ada, Yaman ada, Lebanon ada, di Burma ada, di Thailand ada. Mereka-mereka yang berjuang di Thailand tu, sabar mereka itu dan miskin mereka tu ditindas oleh kerajaan Thai. Tapi redha dengan kemiskinan. Itu masuk syurga tanpa hisab. Siapa tak nak angkat tangan? Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam majlis ilmu dan berada dalam majlis perjuangan di jalan Allah. Dapat masuk syurga tanpa hisab. Itulah idaman kita. Itulah yang kita cita-citakan. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuk kita ni masih riak lagi. Kebinasaan sifat riak. Riak ni dah kita baca setengah daripadanya sebelum panjang berbaca. Ini penghujung malam ni. Dia dikira sebagai syirik yang kecil. Kata Nabi, yang aku takutkan kamu semua lebih daripada aku takut kepada Dajjal ialah syirik yang kecil. Syirkul asghar. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Jawab Nabi, ar-riya'u, iaitu riya'. Riya' artinya membuat atau meninggalkan satu-satu jenis ibadah bukan kerana Allah. Buat bukan kerana Allah, riak. Tinggalkan bukan kerana Allah, juga riak. Tinggalkan kerana takutkan riak, riak. Takutkan riak adalah riak. Itu dah kita baca dulu ya. Untuk malam ni kita sambung lagi. Siapa ada kitab Rumi, buka muka surat 182. 182 betul ke tak salah. Tahu nampak ni. Buka muka surat 182. Kalau Jawi, kalau Rumi, kalau Jawi saya tak tahu. Nak cari pun saya carikan. Siapa tak tahu, nak saya carikan di mana tempat itu boleh ya. 100 dan bukan 182, 152 kalau Rumi ya. 152. 5 tu bunyi macam 8. Baik, untuk malam ni kita sambung lagi pada 153, muka surat 153. Ada pun sebab yang ketiga. Dua sebab dah khabar dulu ya. Yang ketiga ni malam ni. Mengapa kita riak ni? Yang pertama, mengapa riak? Kan dia tak tahu mengapa riak terjadinya. Yang kedua, sebab riak itu maka iaitu takut dicela oleh manusia. Itu yang kedua. Itu dah kita baca dulu. Dan malam ni kita baca yang ketiga pula. Ada pun sebab yang ketiga bagi riak itu maka iaitu tamak. Itu kerana tamak teriak tak ada kerana Allah. Tamak akan puji-pujian, tamak akan kemasyhuran, tamak akan harta. Semua itu penyebab dia riak. Dan ubatnya bahawa mengetahui ia. Jadi ubat apa saja penyakit yang kita baca ni dalam kitab ini ya. Apa saja ubatnya ada dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Yang pertama ilmu, kita nak tahu mengapa kita tak boleh memiliki sifat riak. Mengapa kita tak boleh memiliki sifat takabur. Mengapa kita tak boleh memiliki sifat ujub dan sebagainya. Nak tahu mengapa, itu ilmu. Yang kedua amal. Apa latihan-latihan kita buat supaya tidak ada sifat ujub, tidak ada sifat takabur, tidak ada sifat riak, tidak ada sifat hasad dengki, tidak ada sifat kedekut dan sebagainya. Itu nak tahu. Dia dua je ubatnya. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ada latihan-latihannya. Ini sebabnya mengapa dia riak, dia tamak. Macam-macam tamak tu. Dan ubatnya bahawa mengetahui ia akan bahawasanya barang yang tamak ia akan dia seperti harta benda, pekerjaan yang diwahamkan sahaja
tiada tentu mendapat ia akan dia sekalipun. Nah, ya walaupun dia riak pun tentu dapat. Dia hanya nak aje, nak dapat ini, nak dapat ini, dapat ini, bukan mesti dapat. Kadang-kadang tak dapat, kadang-kadang dapat sebahagiannya je. Nah, lepas itu dunia ni menipu daya. Siapa kejar dunia dia dapat separuh dari sebahagian dari dunia dapat. Tapi di akhirat tak ada apa-apa pahala di sini. Tapi kalau dia kejar akhirat, dunia datang automatik, dunia datang kadinya. Karena dia kejar akhirat. Siapa kejar dunia, dia mungkin dapat sebahagian dari dunia, tapi di akhirat tak dapat apa-apa pahala. Tapi siapa kejar akhirat, dia dapat pahala. Apa saja dapat, ikhlas untuk kerana Allah, dapat pahala. Dan dunia akan datang sendiri. Itu sebab ulama-ulama dulu-dulu mana pernah dia duduk tepi jalan bawa tempurung, ada pernah tengok? Siapa ada pernah tengok ulama bawa tempurung minta sedekah angkat tangan? Ada? Tolong kami, bantu kami ulama melepik sagu. Ada apa? Ada jumpa ulama apa tu? Tengok mana ulama-ulama yang ada dalam dunia ni. Di antaranya Allahyarham Yusuf Qaradawi, ulama besar tu, ketua ulama sedunia. Di antara yang lain apa? Yang ada nyawa lagi sekarang ni, ya, Ustaz Abdul Somad, orang Indonesia. Dia datang naik basikal kan? Dia datang ngajar naik basikal kan? Dibagi dia tiket kapal terbang dari Indonesia dia datang mari. Dan sekali orang datang kalau dengar dia ceramah tu puluhan ribunya. Saya pernah dengar dia sekali kuliah subuh di Pengkalan Peko. Tak kurang daripada 20,000 orang, kalau 30,000 orang ada kan, punya berjalan tak boleh. Sesak apa tu ya. Kerana dia ulama. Dia datang ni apa? Naik kapal terbang. Ada pernah jumpa dia duduk tepi jalan? Ampun tolong kami, bantu kami. Ada orang jawab? Sekali datang berapa ribu bagi dia. Bukan dia minta pun. Begitulah ya. Punyalah ramai orang. Saya fikir dia tu, kenapa aku ngajar tak ada ramai macam itu? Tapi ada beza dah. Ada beza dah pengajaran dia dengan pengajaran saya, jauh beza macam langit dan bumi ya. Sebab itu dia ramai orang datang. Itu dia ya. Jadi tamak. Dan ubatnya bahawa mengetahui ia akan bahawasanya barang yang tamak iaitu akan dia seperti harta benda, pekerjaan yang diwahamkan. Diwahamkan saja, bukan mesti dapat. Dia kira-kira diharap dapat saja. Waham tu tipis harapannya. Diwahamkan. Ya. Diwahamkan saja, tiada tentu mendapat ia akan dia sekalipun riak ia. Walaupun dia riak, bukan mesti dapat. Dan luput redha Allah Ta'ala. Allah tak redha dengan dia. Kalau Allah tak redha, Allah jadi apa? Allah murka kepada dia. Kalau dia riak, Allah murka. Kerana hukumnya haram. Itu buat yang haram tu Allah murka. Masuk neraka dulu. Kerana Tuhan tak redha. Sebab riaknya itu pekerjaan yang tetap yang diyakinkan. Dia riak tu yakin. Yakin apa ni? Dapat nama, yakin dapat masyhur, yakin dapat harta dan sebagainya. Itu yakinnya. Padahal tak tentu dapat pun. Tapi yang riak tu tentu mesti ada. Yang riak tu saja menunjuk berapa. Dan luput redha Allah Ta'ala dengan sebab riaknya. Itu pekerjaan yang tetap yang diyakinkan. Riak tu tentu adanya, tapi harapan harta tak tentu dapat, masyhur tak tentu dapat, kebanggaan tak tentu dapat. Riak tentu ada. Dan bahawasanya mereka yang tamak pada makhluk tiada sunyi ia daripada kehinaan. Siapa tamak kepada makhluk dia akan hina ya. Seperti iblis tamak kepada makhluk, dia akan dihina, terus jadi kafir. Dan barang siapa meninggalkan akan tamak pada makhluk, saya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada sisinya. Siapa tak nak makhluk, tak bergantung kepada makhluk, dia hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, Allah akan bantu dia. Allah akan bagi dia apa saja yang dihajatinya. Jadi Allah sentiasa berada di sisinya.
Maka apabila menghadirkan ia di dalam hatinya akan nikmat syurga dan mengetahui ia akan bahawasanya luput ia dengan sebab riak, dia tahu kalau riak tak dapat syurga, dia tahu benda tu, maka dia tak ada riak, dia buat semata-mata kerana Allah, ikhlas semata-mata. Allah bagi dia pahala. Bila dapat pahala, dapatlah dia syurga. Tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur, tak ada hasad dengki dan sebagainya. Tapi tak ada halangan dia dah masuk syurga kalau tak ada riak. Tapi kalau ada riak, apa kata Tuhan? Kamu pergi tunjuk, minta pahala daripada orang yang kamu tunjukkan amalan kamu tu. Minta apa nak bagi dia pun teruk. Jadi dapat nikmat syurga. Maka apabila menghadirkan ia di dalam hatinya akan nikmat syurga dan mengetahui ia akan bahawasanya luput ia dengan sebab riak. Kalau dia riak tak dapat syurga. Saya berpaling oleh hatinya. Hati ini takkan nak riak-riak. Berpaling oleh hatinya daripada makhluk dan melempah atasnya oleh cahaya ikhlas. Bila ikhlas garanti dapat pahala ni. Dan membantu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya. Allah bantu dia, dia beri taufik kepada dia. Dan apa buatnya semua elok belaka. Ikhlas belaka, cantik belaka apa kelakuan dia. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat yang menegah daripada datangnya riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadah engkau. Jangan ngabur orang. Kita buat ibadah antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Kalau dia boleh tahajud malam-malam, jangan esok untuk beria benar. Ngantuk jawapannya. Kenapa kamu ngantuk ni? Malam aku main tahajud. Tak puas tidur. Itu ngabur orang. Jadi sembunyikan ibadah kita tu, jangan kabur oleh siapa-siapa. Allah dah tahu apa payah kabur orang. Sembunyikan ibadah engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Kita yang jahat kita tak ada tunjuk pada orang. Benda yang kejahatan yang kita lakukan tu kita rahsiakan. Tapi kita buat baik, semua orang tahu. Ngabur pada orang. Ngabur pada Imam Majidra. Malam kata mikir, teman yang tahajud malam tadi, pangkit ketiga, tiba-tiba tengah semayang tu tiba dentung bunyi kuat. Punya bah berlanggar dengan lori, tak khusyuk tengah semayang. Padahal dia bukan nak cerita bah berlanggar dengan lori tu. Dia nak cerita malam tadi dia bangun semayang tahajud. Kalau ia pun dia semayang tahajud, biar antara dia dengan Allah je. Jangan ngabur dah. Esok tu jangan monyok ya Allah, pengantuk ya Allah. Kenapa kamu ngantuk ni letih apa? Malam tadi tak tidur semayang aja pun ni. Tu dah ngabur dah. Dapat pahala ke tak? Dapat pahala ke tak? Tak dapat apa-apa kan? Jadi jangan kabur dah. Menyembunyikan ibadah kita. Tapi kalau kita menjadi pemimpin, boleh dizahirkan sebagai contoh, supaya ditauladani oleh orang lain. Itu tak apa. Dan bahawasanya harus menzahirkan akan ibadah supaya mengikut akan dia oleh manusia. Kalau kita harapan dia akan ikut kita, maka dengan itu boleh zahirkan. Tapi harus mendapat pahala. Harus sesuatu yang dia buat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi boleh tidak berdosa. Dia harus. Kalau dia harapan yang dia buat itu orang ikut dia, mengikut akan dia oleh manusia, dan supaya menggemarkan dia akan mereka itu dengan syarat supaya ada ia ikhlas. Tapi dia ikhlas, tapi dia harapnya orang tu ikut dia. Contohnya ada orang mutik derma lah, mutik derma untuk membantu rakyat Pakistan umumnya yang dilanda musibah sekarang kan. Dia ketua di Parit 12 kan. Dia pun tunjuk pada orang, ini aku bagi RM1,000. Orang pun tengok RM1,000. Mudah-mudahan ada ngikutnya. Tapi kalau dia membagi lebih duit dia, siapa nak ikutnya? Ramai yang ikutnya. Atau 2 rupang je baginya. Tapi kalau bagi RM1,000, paling kurangnya orang bagi RM500, ada yang bagi RM100. Supaya jadi contoh, dia bagi contoh kepada orang ramai. Itu tak apa. Itu tak ada riak. Tapi jangan ada riak. Ada riak tak dapat pahala tu lah. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat. Dosa dan dosa tu patut sembunyi, jangan yang kabur ya. Allah dah tutup rahsia dia, tiba dia buka.
Sebab itu orang tua-tua yang macam saya ni, yang seumpama dengan saya ni, jangan cerita kejahatan kita yang lampau. Jangan cerita pada orang lain. Kamu tahu tak aku tengah muda kamu. Tengah ni ada muda-muda tengoknya. Allah dah tutup rahsia dia, tiba-tiba dia buka kembali. Dia bocor kembali. Jadi tutup rahsia tu. Biar Allah yang tahu. Allah aja yang tahu. Kita orang lain tak tahu ya. Jangan pecahkan rahsia tu. Jangan beria belum masuk dalam Facebook. Aku dulu kerjanya ialah apa, Johan penari ya. Tunggu gambar dia ada video pula gambar di tengah nari. That's the way I like it. Menunjuk orang berdiri dulu jadi penari. Ya. Allah dah tutup rahsianya, simpan. Biar antara dia dengan Allah aja. Itu kalau kejahatan. Kebaikan pun itu kan, jangan tunjuk pada orang. Kejahatan pun tak boleh tunjuk pada orang, kebaikan pun jangan tunjuk pada orang. Kalau tunjuk pada orang namanya riak. Kalau kejahatan, seolah-olah dia bermegah-megah dengan kejahatan dia. Allah dah rahsiakan, Allah dah rahsia kejahatan dia, tiba dia buka balik. Jadi jangan cerita pada orang-orang muda dia, dulu dia buat ini, jangan. Biar orang tak tahu ya. Allah dah tutup rahsianya. Begitu juga kebaikan, jangan kabar-kabar pada orang. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa, tetapi dengan syarat bahawa adalah tujuannya supaya jangan diiktikadkan akan dia fasik. Jangan diiktikadkan dia fasik. Jangan dihasilkan diri kita orang fasik. Jangan putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah sentiasa menerima taubat hamba-Nya. Jangan sekali-kali kita putus asa dengan Allah Taala. Aku ni kalau aku mati esok-esok terakhir lah. Tak boleh begitu. Kita nak harap kebaikan bagi diri kita. Itu sebab di antara yang Allah rahsiakan ialah takdir kita. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita. Ada 10 perkara yang Allah rahsiakan daripada makhluk dia. Dia je tahu. Malaikat pun tak tahu. Nabi pun tak tahu, Rasul pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah Taala saja. Di antaranya apa? Lailatul Qadar, Allah je tahu. Ulama-ulama boleh teka-teka aja. Dia berlaku kata malam ganjil-ganjil dia di hujung-hujung Ramadan katakan. Ulama je menentukan tu. Sebenarnya rahsia tu dari Allah. Siapa tak tahu? Kemudian keredaan Allah terhadap mereka-mereka yang beribadah kepadanya. Allah redha kita tak tahu. Kalau kita tahu Allah datang mimpi kamu semalam yang tahajud kaji, nanti aku bagi kamu ini pahala kamu besok. Heboh lah. Tapi kita tak tahu. Allah redha kita tak tahu. Yang ketiga, kemurkaan Allah terhadap maksiat yang kita lakukan. Kita buat maksiat, Allah murka dengan kita. Itu rahsia Allah. Dia tak khabar pada kita. Kalau sekali buat maksiat, cabik telinga sebelah, tahu kita. Buat lagi hilang kelengkin, buat lagi hilang pula ibu jari, buat lagi bengkak tengkuk tu. Dia tahu kita, ini tak tahu. Itulah kadang-kadang dia buat maksiat, Allah bagi dia kelebihan. Makin lama makin kaya, makin lama makin kaya, makin lama makin kaya orang maksiat tu. Itu namanya istidraj. Ada juga orang buat maksiat, ada juga orang buat maksiat, makin lama makin gembira, makin seronok dia, supaya dia berterusan dalam keadaan maksiatnya. Jadi kemurkaan Allah tak dizahirnya kepada kita. Yang keempat, di antara rahsia Allah, jodoh. Kita tak tahu jodoh kita siapa, sini siapa, hanya Allah yang tahu. Yang kelima, yang mana satu semayang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, kita tak tahu. Allah kabul Quran, hafizu ala salawati salatil wusta. Itu aja. Peliharalah kamu 5 semayang itu dan semayang yang pertengahan. Dia kabul semayang pertengahan, tak kabul semayang apa? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, 5 waktu yang kita semayang tu semua boleh dikira pertengahan. Betul tak? Macam isyak sekarang, pertengahan antara maghrib dan subuh esok.
Maghrib tadi pertengahan antara Isya dan Asar tadi. Asar pertengahan antara Maghrib dan Zuhur. Zuhur pertengahan antara Asar dan Subuh. Subuh pertengahan antara Isya dan Zuhur. Semua jadi pertengahan. Itu rahsia Allah yang tahu. Kemudian dah apa saya dah lupa apa yang lima kenang yang lima yang bawah lima bawah lima ya. Yang kelima lima dah yang keenam ni yang keenam apa rahsia dari Allah yang Allah rahsiakan apa antara nama-namanya yang ada dalam Quran dan nama-nama yang tidak terhingga sempurna terhingga banyak sempurna itu yang mana satu menjadi pilihan Allah kita tak tahu. Tak tahu nama-nama Allah tu macam kita selalu baca dalam Asmaul Husna ya. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Apa tu? 99 nama tu. Yang mana satu menjadi pilihan Allah kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad tak tahu, malaikat tak tahu, rasul-rasul lain semua tak tahu. Yang tahu hanya Allah saja. Itu yang keenam. Yang ketujuh. Apa yang jadi rahsia Allah Taala? Takdir kita. Siapa tahu dia ahli syurga ke ahli neraka? Angkat tangan. Siapa tahu? Saya nak tengok siapa orang yang tahu ni. Dia esok masuk syurga ke masuk neraka? Takdir kita tak tahu. Lepas ini makan apa pun tak tahu. Plan nak makan bihun tiba-tiba tak ada bihun. Rancang nak makan nasi goreng tak tahu. Anoi nasi goreng. Rahsia Allah saja ya. Itu takdir Allah. Allah ada tentukannya. Ya. Itu ditentukan hanya oleh Allah Taala saja takdir. Qada dan qadar itu Allah saja menentukannya ya. Tapi kalau kerana kita tak tahu, kita hendak yang terbaik bagi kita lah, maka usahalah. Kita hendak masuk neraka ke nak masuk syurga. Kalau hendak masuk neraka, buat perkara-perkara yang menyebabkan dia masuk neraka. Tapi kalau dia tak nak, dia nak masuk syurga, dia akan berusaha untuk mendapatkan syurga. Tapi jamin dia masuk syurga tak ada. Siapa tak tahu? Allah saja yang tahu ya. Qadar dia tu. Itu yang bawah, yang tujuh ya. Yang ke-8. 10 perkara. Tak ingat kita 10 entah. Yang ke-8. Tarikh kematian dia. Siapa tahu? Siapa tahu tarikh kematian dia? Siapa tak tahu? Saya pun tak tahu. Walaupun sekarang ni udah 80 ni. Dah 80 Masehi tau, bukan Hijrah. 80 Masehi. Anytime je dah. Udah masuk injury time. Tapi yang muda-muda jangan seronok pula, dia bukan tentu. Kerana mati bukan ada rukun. Ada rukun ke? Rukun mati yang pertama tua ada. Yang ketiga, yang kedua darah tinggi ada. Yang ketiga kecil manis ada. Yang keempat lemah jantung ada. Yang kelima gout ada. Kalau time kamu mati itu matilah. When your time comes out you go. Bila? Allah saja yang tahu. Bila Allah yang tahu, kita tahu tarikh kematian itu yang ke-8. Di antara yang Allah rahsiakan ya. Yang ke-9. Tarikh hari kiamat. Bila kiamat berlaku? Kita tak tahu ya. Hanya Allah saja yang tahu. Bila ditanya Jibril kepada Nabi Muhammad, bila berlaku hari kiamat? Apa jawab Nabi Muhammad? Orang yang bertanya dengan orang ditanya, dua-dua tak tahu. Ini di antara benda-benda yang Allah rahsiakan. Sudah bunyi kan? Jadi kita tak tahu. Jadi kita kena usaha untuk mendapat yang terbaik bagi kita. Supaya jangan diiktikadkan akan dia fasik. Adapun jika menyembunyi ia akan maksiat, menyembunyi ia akan maksiatnya supaya dikatakan akan dia orang yang soleh, maka tiada harus ia. Kalau dia menyembunyikan maksiat itu supaya orang tak tahu dia buat maksiat, biar orang menyangka dia orang soleh, biar orang menyangka dia wali Allah, biar orang menyangka tu dia orang hampir dengan Allah dan sebagainya. Itu tak betul. Tiada harus baginya. Artinya haram itu. Tak ada harus itu haram ya.
Dan ada pun meninggalkan taat kerana takut akan riak, maka tiada diharuskan juga, haram juga. Dia tak buat taat kerana takut dia jadi riak, itu riak namanya, haram juga ya. Maka tiada diharuskan akan dia, bahkan adalah ia masuk dalam riak, dia jadi riak. Berkata Al-Fudhal rahimahullah ta'ala, Ar-riya'u tarkul amali khaufan minar riya'i. Bermula riak itu meninggalkan akan amal ibadah kerana takut akan riak. Riak itu ditinggalkan buat ibadah kerana takut akan riak. Riak itu namanya. Takut akan riak adalah riak. Jadi buat aja. Apa saja jenis ibadah buat, tapi ikhlas semata-mata kerana Allah. Jangan ada riak ya. Kalau tak jadi riak. Bahkan hendaklah mengerjakan ia akan ibadah dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riak. Jangan jadi riak. Dan jika jatuh juga riak itu, maka hendaklah ia taubat. Kalau betul ada riak, minta ampun Allah Ta'ala. Allah tetap mengampunnya. Pintu taubat tak pernah tutup sehinggalah matahari terbit dari barat, baru ditutup pintu taubat ya. Jadi ada peluang lagi. Jadi kalau ada riak, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunkanlah aku daripada dosa-dosa riak, ampunkanlah aku daripada dosa ujub, ampunkanlah dosa aku daripada dosa takabur dan sebagainya. Minta ampun. Syaratnya ada ya. Taubat ada syarat, tiga syarat. Yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan maksiat itu, dan yang ketiga berazam tidak melakukannya. Itu terima Tuhan insya-Allah. Dan jika jatuh juga riak itu, maka hendaklah ia taubat daripadanya dengan bersegera. Wallahu alam. Oleh kerana ada bunyi, saya pun wallahu alam juga ya. Sekian dulu. Tapi sebelum saya tutup, seperti biasa, saya bagi peluang dulu. Ada siapa-siapa nak bangkang? Any objection? Diam. Tak ada objection lah. Setuju lah kan? Alright. Bagi peluang lagi. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga? Alhamdulillah. Ada? Contoh kita semua yang isyak lah kan. Tapi dia punya usalli tu maghrib. Macam mana Ustaz? Kalau usalli tak apa. Yang pentingnya masa dia takbiratul ihram tu. Isyak ke maghrib? Tapi kalau dia takbiratul ihram ke maghrib, tak salah. Dia nak sembahyang isyak. Tapi usallinya maghrib. Tapi dia sebut dalam hatinya sembahyang isyak. Sah ya? Sah. Cuma orang-orang kiri kanan tak tahu lah. Tapi sah. Kalau dia niat apa, boleh kau tak boleh. Sembahyangnya sama. Yang tak boleh, dia sembahyang isyak, kita nak sembahyang jenazah, tak boleh lah. Dia lain kafiatnya. Atau dia sembahyang 4 rakaat, kita sembahyang 2 rakaat, tak boleh. Kalau dua juga ya. Walaupun dia jenis berlainan dia punya apa, dia punya niat. Okey, lagi? Adakah selain daripada Ustaz? Apa pun boleh baca dalam sujud tu ya. Apa pun boleh baca. Doa di sujud tu ada doa. Nak baca doa apa-apa pun. Ya. Boleh baca dalam sujud tu. Tapi dalam bahasa Arab lah. Yang bahasa Melayu tak boleh. Kalau sembahyang bahasa Arab boleh baca apa pun tak apa. Yang tak betulnya tak sembahyang. Itu yang tak betul ya. Kalau baca apa-apa pun tak apa ya. Lagi? Macam-macam ada doanya. Ya Allah, jadikan cahaya kepada badan aku, bercahaya pada mata aku, bercahaya pada pendengaran aku. Wa sami'na nura wa basarina nura dan sebagainya. Boleh belaka ya. Doa-doa. Tapi yang tak betulnya tak sembahyang langsung. Tak ada doa, tak ada dapat apa nak. Tapi tak sembahyang langsung, tak betul tu. Moloh je. Bangkit-bangkit kencing, habis tu balik tidur balik. Itu yang tak betul. Okey, lagi? Tak ada. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan untuk malam ini ya. Akan datang kita berpelajaran baru, iaitu sifat mahmudah. Riya ni penghujung sifat mazmumah. Ya, sifat yang dikeji.
Ujungnya ialah riak. Kemudian akan datang kita baca sifat yang pertama, sifat mahmudah. Sifat mahmudah itu apa? Sifat yang dipuji. Bermula dengan taubat. Ya. Bab taubat itu kita baca insya-Allah bulan depan ya. Kalau tak padam lah. Kalau padam? Carilah ustaz lain ya. Sambung kita ni ya. Kentung sangat. Banyak ustaz ada, Zafarul Azhan ada. Ya. Ustaz Sulaiman Mantap ada. Semua ada, ramai ada. Yang lain tak dapat lah ya. Okey, sekian dulu. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.